بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من خزائن رحمتك يا الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكل اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح افتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم ومفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menghendaki kita sekali lagi dipertemukan pada malam ini di dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu. Diharapkan pada hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah senantiasa di dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sehat afiat semuanya insya-Allah. Bersama-sama kita berbetul dan perbaiki niat dan qasad kita ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni giliran kitab tauhid risalah al-misbahul munir. Fokus apa tu? 35. Yang ada kitab boleh tengok kitab, yang tak ada kitab boleh ambil. Tadi ada saudara kita, jemaah kita nak infak, tapi itulah tapi mana itu imam kita tak tadi yang dah ambil kitab mengaji sungguh lah. Ini ambil sungguh. Kalau rasa tak nak ngaji dah, nak khatam awal dah, pulang balik lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru nak masuk ke ni? Baru nak masuk huraian sifat yang ketiga. Dan dalil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam menghuraikan sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mesti ada pada zat Allah taala yang kedua daripada 20. Jangan lupa yang kedua itu hanya sebutan sahaja, pada tuturan sahaja. Yang kedua bukan bermaksud sifat Allah Ta'ala itu ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian, bukan itu maksud dia. Kerana segala sifat Allah Ta'ala itu qadim semuanya. Semua sifat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi adanya. Maka nombor 1, 2, 3 hingga 20 tu sebutan saja. Tuhan kita saja, sebutan kita saja. Boleh kita nak letakkan sifat kidam nombor 20 pun tak ada masalah. Takut ada yang memahami sifat Allah tu ada dulu, ada kemudian. Kenapa tak boleh dikatakan sifat Allah itu ada dulu dan ada kemudian? Kerana seandainya sifat-sifat Allah Ta'ala itu beratur, ada dulu, ada kemudian, menunjukkan sifat Allah Ta'ala itu baru. Baru macam sifat kita ada dulu, Allah ciptakan dulu daripada tak ada kepada ada. Lepas tu tak diberi hidup lagi, kemudian baru Allah bagi hidup, kemudian baru Allah bagi ilmu, kemudian baru Allah bagi mendengar, kemudian baru Allah bagi melihat, kemudian baru Allah bagi bercakap. Itu maksud sifat kita ada dulu kemudian sifat Allah lah. Jadi kemudian iaitu apa? Sifat kidam. Kidam ni
adalah sifat yang mesti ada pada zat Allah. Jadi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim wajiblah mereka mengiktikadkan sungguh-sungguh di dalam hati, yakin sungguh di dalam hati, membenarkan sungguh-sungguh di dalam hati mereka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti bersifat dengan qidam. Terjemah Melayu, sedia kala. Yang dimaksudkan dengan sedia kala itu ialah apa? Tidak ada permulaan. Sedia kala Allah dengan makna tidak ada permulaan ataupun tidak baharu. Jangan lupa qidam ni sifat salbiyah. Qidam ni sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5, ini yang pertamanya. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menafikan. Maksud daripada sifat-sifat salbiyah itu ialah menafikan segala sifat kekurangan pada zat Allah. Jadi qidam bahasa Arab diterjemahkan di dalam bahasa Melayu kita sedia kala. Sedia kala itu terjemahan bagi qidam, alih bahasa. Yang dimaksudkan dengan qidam itu ialah tidak ada permulaan. Itu yang dimaksudkan dengan Allah sedia kala. Apa maksud Allah sedia kala? Maksudnya Allah tidak ada permulaan bagi adanya. Bukan dengan makna sedia kala itu sudah lama ada. Sedia kala bukan maksud sudah lama. Faham baik-baik. Sudah lama itu menunjukkan masa. Contoh macam dunia ni, contoh macam alam ni, dah lama Allah ciptakan. Sejak mula daripada tiada alam, sejak mula Allah ciptakan alam sehingga ke saat ni dah lama dah ada alam. Maknanya dah memakan masa jutaan tahun, bersangkut paut dengan masa. Itu sifat baharu, itu sifat makhluk. Allah tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu. Sebab itu sedia kala bukan dengan makna sudah lama ada. Sedia kala dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Faham baik-baik ni akidah tuan-tuan ni. Ni kita nak buat mati ni, jangan main-main. Ni ilmu yang tuan-tuan sedang belajar ni, ilmu yang terpaling mulia sekali kalau nak dibandingkan dengan segala ilmu yang ada dalam agama ni. Kerana apa? Kerana ilmu ni membicarakan tentang zat Allah. Kerana ilmu ni membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Kerana ilmu ini menjadi asbab seseorang itu memiliki akidah iman yang sebenar. Ilmu ini menjadi asbab terpeliharanya akidah seseorang. Cuba tuan-tuan bayangkan, sebanyak apa pun amal ibadat yang tuan-tuan buat, kalau akidah tuan-tuan, iman tuan-tuan salah terhadap Allah, adakah Allah menerima ibadat sembahyang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, wakaf kita, zakat kita? Dan Allah tak terima. Sebab tu ilmu ni ilmu yang nombor satu. Ilmu yang nombor satu kita kena belajar supaya hasil akidah yang sebenar-benar dalam hati kita. Baik, ingat tu. Jadi qidam terjemah Melayu artinya Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala. Yang dimaksudkan dengan sedia kala apa? Tidak baharu ataupun tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Kita ada permulaan. Dulu kita tiada, kemudian diciptakan. Sejak mula kita diciptakan, waktu kita diciptakan, itulah permulaan bagi adanya kita. Surau ni dulu ada tak? 100 tahun sebelum ada tak surau ni? Tak ada dah. Sejak bila surau ni dijadikan? Katalah 50 tahun. Katakanlah 50 tahun. Jadi surau ni ada permulaannya. Dulu tak ada. Kemudian sejak mula didirikan surau ni, sejak mula tarikh didirikan surau ni, itu yang dimaksudkan permulaan bagi adanya surau. Maka surau ni dipanggil baharu. Ngaji tauhid ni tuan-tuan, istilah tu kena dengar baik-baik, kena fahamkan betul-betul. Jangan dengar sambil lalu je. Ngaji sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Ini perihal akidah. Belajar betul-betul. Kalau kita tak faham ilmu akidah ni, nanti kita jadi pening. Kenapa kita tak boleh menerima pahaman-pahaman lain? Kenapa kita tak boleh nak terima pahaman yang mengatakan Tuhan itu duduk di langit, Tuhan itu ada tangan, Tuhan itu ada muka? Kenapa? Jadi kita tak akan dapat faham jawapan ni kenapa kalau kita tak mengaji ni.
Sebab tu nak tahu jawapan dia kenapa ngaji ni betul-betul, dengan sendiri tuan-tuan akan dapat jawapan dia sendiri. Kenapa tak boleh ikut Mu'attilah, kenapa tak ikut Mujassimah, kenapa tak ikut Wahabiyah, kenapa tak ikut yang lain-lain? Sini jawapan dia. Ngaji betul-betul sungguh-sungguh bagi faham. Sebab nak menjawab benda-benda macam tu perlukan huraian yang panjang, perlukan pengajian, perlukan kefahaman. Kita agama ni jangan, ilmu agama ni jangan kita nak belajar waktu ada kepentingan. Agama ni memang penting, ilmu ni memang penting dia, sebab dia tak boleh pisah dengan ibadat. Tujuan ibadat, tujuan kita Allah hidupkan ni ibadat atas dunia. Ibadat tu pula tak boleh dipisahkan dengan ilmu. Sebab itu, seperti mana pentingnya ibadat, begitulah pentingnya ilmu. Tanpa ilmu, ibadat kita rosak, ibadat kita salah dan tak diterima oleh Allah. Jadi ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman. Bila kita faham, kita akan dapat menjaga akidah kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang boleh mensyirikkan Allah atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Baik, bila kita dah tahu, dah faham bahawasanya sifat yang mesti ada pada zat Allah Ta'ala itu adalah qidam. Qidam ini dipanggil sifat yang wajib bagi Allah. Sebagai Allah, sebagai Tuhan, mesti bersifat dengan sedia kala. Seandainya Allah tidak bersifat dengan sedia kala, maka tidak layak disembah Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, tak layak nak dipanggil Tuhan. Allah tu tak layak nak dipanggil Tuhan kalau dia tidak bersifat dengan qidam. Kerana lawan bagi qidam ni baharu, ada permulaan. Jadi sesuatu yang ada permulaan tidak layak dipanggil tu Tuhan. Kita sebut Tuhan, apa sifat dia? Tahlil semacam kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baguslah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa maksud tiada Tuhan? Tuhan mana yang berikan? Tuhan tu apa? Ramai yang tak kenal dan tak faham Tuhan itu sebenarnya. Dalilnya mana? Sewaktu kita bertahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan Allah, waktu kita menyebut tiada Tuhan, kita ingatkan sekali, kita hadirkan sekali patung lembu-lembu dan sebagainya. Ada Tuhan makna lembu bukan, gajah bukan, patung bukan. Apa maksud Tuhan? Lembu tu tak masuk dalam keadaan tu Tuhan. Tuhan ni yang ada sifat ketuhanan kan? Apa sifat ketuhanan? Ini di antaranya sifat yang mesti ada pada yang namanya Tuhan, iaitu dia mesti qidam, dia mesti sediakan. Lembu sediakan tak? Lembu sediakan dia tak? Ada. Kenapa waktu kita menyebut tiada Tuhan kita hadirkan lembu? Nampak? Waktu sebut tiada Tuhan, kita hadirkan lembu bukan, lembu patung bukan. Kenapa nak bawa masuk lembu, kambing luar datang? Tak masuk dalam kategori Tuhan tu. Sebab tak ada sifat ketuhanan pada benda-benda yang kita hadirkan tadi. Yang dinafikan itu adalah Tuhan yang memiliki segala sifat ketuhanan. Jadi tidak ada Tuhan yang memiliki sifat-sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Adapun selain daripada Allah, tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan. Tak ada. Kita dia sebut Tuhan kita pun tak faham Tuhan ni. Kambing kita makan lepas tahlil. Tahlil ramai. Ngaji tauhid tak nak. Ngajilah. Ini untuk kehidupan selepas mati ni tuan. Siapa berasa kehidupan selepas mati itu lebih penting daripada kehidupan di dunia ni, buatlah persiapan baik-baik. Sebab kesusahan di sana
Masya Allah, na'udzubillah. Kesusahan kat sana tak boleh nak digambarkan dengan akal fikiran ini. Dahsyatnya kesusahan di sana tu. Kalau kita tak ada persiapan yang betul-betul, na'udzubillah, anak bini kita tak bilang. Sini je tempat sempat nak merasa sedap sekejap. Lepas tu duduklah dalam azab selama-lama. Jadi jangan buat main-main ilmu. Baik, mana dalil, mana bukti di atas pegangan dan kepercayaan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu ataupun Tuhan itu wajib mesti bersifat dengan qidam? Mana dalilnya? Mana bukti? Kita percaya, kita yakin Allah Ta'ala sedia kala. Mana bukti? Kalau orang tanya, mana bukti awak percaya Allah itu sedia kala? Mana bukti awak yakin Allah itu, Tuhan itu sedia kala? Mana dalilnya? Mana buktinya? Kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab macam mana kalau orang tanya? Kamu kata kamu beriman Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedia kala, Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Mana dalilnya? Mana bukti? Kita nak jawab macam mana? Tanpa bukti boleh jadi pegangan kita tu tak betul. Tak ada bukti, boleh jadi ya, boleh jadi tak. Sebab tak ada bukti. Sebab tu mempelajari, memahami dalil-dalil atas sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ini hukumnya wajib. Mesti setiap orang yang beriman Allah Ta'ala itu Tuhan, mesti dia kena tahu dalil, mana bukti ada Allah, mana bukti. Kalau kita jawab mak cakap, nenek cakap, moyang pesan macam tu, ini ada khilaf ulama. Ada ulama kata tak sah akidah dia. Kalau dia kata saya percaya Allah tu Tuhan, Muhammad Rasul itu sebab moyang pesan dulu, moyang cakap macam tu, nenek cakap macam tu, ayah cakap macam tu, ada ulama kata tak sah, iman tak sah. Kerana orang yang meniru-niru ni, orang yang jenis meniru ni, dia dalam hatinya tak tetap, berbolak-balik, nanti-nanti tertunggu-tunggu nak ubah jawapan lain. Betul tak? Pernah tak meniru kat sekolah dulu? Pernah meniru kat sekolah? Jawab je lah pernah, apa tak mengaku pula. Pernah lah kita meniru. Macam mana keadaan waktu kita tiru kawan kita? Kan nanti-nanti kalau kawan aku ubah kan, aku ubah balik. Itu maksud nanti-nanti. Iman ni dia tak boleh macam tu. Sekarang ni yakin Allah Tuhan, Muhammad Rasul, tapi nanti-nanti kod nanti ada pahaman lain ke yang agak rasa macam lebih ni, aku akan ubah kan? Tapi setakat ni percaya Allah tu Tuhan, tapi dalam hati nanti-nanti tunggu-tunggu. Kalau moyang aku ubah, aku akan ubah. Kalau ayah aku ubah, aku akan ubah. Tapi setakat ni Allah lah Tuhan, Muhammad lah Rasul. Tapi tak tetap, tak kejap, nanti-nanti tunggu-tunggu, barang kali akan berubah kepada pegangan yang lain. Kata ulama, orang yang jenis iman meniru macam tu, dia kafir lagi dengan Allah. Na'udzubillah. Jadi perlukan dalil. Kerana bila ada dalil, ini sah dah. Maknanya dia bukan tiga orang, dia sendiri tahu dalil ataupun bukti adanya Allah, bukti sedia kalanya Allah. Mana dalilnya? Dulu di awal bab ni dah dinyatakan dah wal awwalu. Dalil, makna bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu wajib bersifat sedia kala. Dalilnya, buktinya ada di dalam Al-Quran. Tu ayat tu surah Al-Hadid. Wal awwalu, dialah Allah al-awwalu, yang awal. Maksud awal di sini tidak ada permulaan. Bukan awal seperti yang kita faham, yang awal datang surau tadi. Siapa datang awal surau tadi? Katalah Tok Bilal kita. Sebelum Tok Bilal datang, ada tak orang? Ada tak orang sebelum Tok Bilal datang? Kosong. Tiada sesuatu. Tiada sesuatu. Kemudian yang awal datang Bilal. Nampak? Bukan itu yang dimaksudkan. Kerana ada pahaman yang faham dan menyebarkan pahaman begitu. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu asalnya tak ada sesuatu, kemudian Allah yang muncul pertama kali. Na'udzubillah. Ada video dia tersebar ni dalam media.
Orang kalau ada akidah, kalau mengaji, insya-Allah dia boleh tolak, dia akan selamat. Orang tak ada akidah, tak mengaji ilmu sifat 20 ni, kebarangkalian dia akan percaya mana. Dia kata sini tu dalil ayat Quran huwal awwalu, dia yang awal. Awal ni maksudnya bermula daripada kosong. Tak ada dulu, kemudian yang pertama ada, itulah awal. La ilaha illallah. Tengok tu bahaya pahaman-pahaman lain. Awal bukan maksud begitu. Awal yang dikendaki di sini ialah tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tapi mereka faham awal dengan makna Allah pun tak ada asalnya, kemudian baru Allah muncul. Lepas dia muncul itulah dia tadbir alam. Sebelum tu dengan dia pun tak ada. Na'udzubillah, kafir kan pahaman ni. Jangan buat main-main jangan buat main-main, salah pegangan kita. Sembahyang lah sampai orang terbalik, Allah tak akan terima sebesar-besar ataupun sekecil-kecil ibadat kita. Sebab tu jangan buat main-main dengan akidah, tak nak ambil peduli, sombong, tak nak ngaji. Berasa macam kenal dah Tuhan, rupa-rupanya tak kenal. Bila tak kenal boleh jadi tersilap dah. Tersilap dalam bab akidah, ada maaf dah? Tak ada. Kemaafan dalam akidah ni tak ada maaf. Salah, pijak, kabir, tu je. Sebab tu kita kena takut rosak akidah, takut salah faham. Daripada takut itulah yang akan melonjakkan diri kita nak mengaji, nak ambil tahu. Kenapa nak belajar ni? Yang aku takutlah, takut kalau fahaman dalam hati aku ni sesat, salah, matilah tu. Baik aku belajar. Macam orang takut sembahyang dia salah, dia belajar sembahyang. Macam orang takut bacaan Quran dia salah, dia pergi ngaji Quran. Dan dalil at-taqidam Allah Ta'ala ni namanya dalil akli pula. Ni dalil juga, bukti lagi. Huwal awwal itu bukti juga. Huwal awwal itu dipanggil dalil Quran, dalil nakli, dalil naqal, makna dalil bukti yang diambil daripada Quran. Yang ni malam ni musannaf dan pengarang kita ni nak mengajar kita, nak menunjukkan kita dalil yang lain. Lagi banyak dalil, lagi bagus. Lagi banyak bukti, lagi teguh, lagi kuat, lagi mantap. Tapi di sini yang nak dinyatakan di sini dalil akli, dalil akal namanya, bukan dalil Quran. Dalil akal. Maknanya kita berfikir, kita merenung, kita mengkaji, kita menimbang, kita memeriksa adakah patut, adakah layak Allah Ta'ala itu nak dikatakan sedia kala ataupun bagaimana. Timbang dengan akal fikiran, itu namanya dalil akli. Baik, mari sama-sama sambil kita baca, sambil kita fikir sama-sama, insya-Allah belajar. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala, yakni dan bukti. Dalil itu makna bukti yang menunjuk di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib, mesti bersifat dengan sedia kala dan tidak baharu, dan tak baharu makna dan tidak baharu. Faham baharu? Baharu itu dengan makna sesuatu yang asalnya tiada ataupun sesuatu yang ada permulaan, itu baharu. Baharu ni lawan bagi qidam. Sedia kala Allah hukumnya wajib, baharu Allah hukumnya orang tanya ni baru ada orang juga malu dengan yang stadium kat stadium Bukit Jalil baru ni. Apa khabar kau? Hello. Riuh, bergegar langit, semangat dia orang. Kita kena semangat lebih daripada dia orang, sebab kita sedang duduk di satu majlis yang paling mulia di atas muka bumi. Tak ada satu majlis yang boleh menandingi kehebatan, kemuliaan, ketinggian majlis yang disebutkan di dalamnya nama-nama Allah. Jadi kita kena semangat mengaji. Baik, jadi sedia kala Allah hukumnya wajib, baharu Allah hukumnya mustahil. Apa maksud mustahil? Tak boleh terima pada
akal. Ataupun mustahil ni sesuatu yang akal tak boleh terima adanya sekali. Bahkan sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada sahaja. Tengok balik dulu di awal kitab ni kita diajar dah hukum akal yang 3 tu, tengok balik. Sebab tu kena ada kitab. Bila ada kitab kita boleh ulang kaji, tengok balik. Saya galakkan kalau tuan-tuan ada kitab, kalau boleh buat rakaman, tak rakam gambar pun, rakam suara pun tak apa, dekat rumah boleh dengar balik, ulang-ulang, buka kitab boleh ulang kaji balik. InsyaAllah cepat dapat kalau cara mengaji macam tu. Bersungguh. Jangan main-main mengaji. Tak kira duduk di pondok, di madrasah, di surau, di masjid, duduk dalam majlis ilmu nak belajar, kalian adalah penuntut ilmu. Maka kena bersungguh. Sebab orang yang menuntut ilmu ni banyak kelebihan yang Allah bagi. Takut kita tak bersungguh. Bila tak bersungguh nanti takut tak termasuk dalam golongan tu. Sebab tu kena bersungguh. Baik, jadi dalil Allah Ta'ala itu sedia kala dan tidak bersifat baharu itu dalilnya ialah kita fikir. Guna akal kita fikir. Nak fikir macam mana? Fikir macam ni. Ni main-main pakak-pakak fikir, kita renung. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, kita baca perlahan tak apa, biar 2 baris 3 baris tak apa. Kalau jadi pakak-pakak fikir sekarang, pakak-pakak gunakan akal kita, renung-renung, fikir-fikir. Baik, apa yang nak dikatakan sekiranya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sedia kala, apa yang akan jadi? Timbang dengan akal kita fikir apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi seandainya Allah Ta'ala itu tidak bersifat sedia kala. Apa yang berlaku? Nescaya. Nescaya tu jawab dia. Tu dalam kitab kita tu, nescaya tu jawab bagi jikalau. Jikalau Tuhan tidak, jikalau Tuhan tentu tidak sedianya, maksudnya kalau Allah tidak bersifat sedia kala, jawabnya nescaya. Nescaya itu jawabnya, nescaya tentu ia Allah Ta'ala bersifat betul ke tidak? Betul lah. Jangan tidur lah, sekejap dia lagi nak berhenti dah ni. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, jawabnya tentulah bersifat baharu. Sebab sedia kala lawannya apa? Baharu. Hidup lawannya. Kalau Allah tidak hidup maknanya, kalau Allah tidak bersifat hidup maknanya Allah bersifat apa? Mati. Betul dah tu jawapan tu. Tapi pada akidahnya salah lah Allah tu mati. Di sini kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, maknanya apa? Allah tu bersifat baharu. Baik. Apa jadi kalau Tuhan tu baharu? Apa jadi? Kalau Tuhan tu baharu, apa jadi? Kaji lagi, selidik lagi, timbang lagi. Sebab belum dapat jawapan lagi tu. Belum dapat jawapan lagi. Kalau seandainya Allah tidak bersifat sedia kala, jawabnya tentulah dia bersifat baharu. Faham dah baharu tadi kan? Sesuatu yang ada permulaan ataupun sesuatu yang asalnya itu baharu. Pasti dengar kata baru, jangan kebil. Faham dah tu baharu maknanya sesuatu yang ada permulaan ataupun sesuatu yang asalnya tiada. Baik, nescaya tentulah ia Allah Ta'ala bersifat baharu. Situ pun kalau nak ikutkan dah cukup, dah jadikan bukti. Situ pun dah cukup dah nak jadikan bukti bahawa sebenarnya Allah mesti bersifat sedia kala. Nak kata Allah tidak bersifat sedia kala, bahkan Allah bersifat baharu, akal aku tak boleh terima. Akal aku tak boleh terima. Akal aku yang waras ni, akal kita yang waras ni tak boleh terima. Kalau Tuhan itu bersifat baharu, tak boleh terima. Kenapa pula tak boleh terima? Kerana kalau Allah Ta'ala itu bersifat baharu, samalah sifatnya seperti kita. Betul tidak? Dah tu Allah serupa dengan kita ke Allah tak serupa dengan kita?
laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Situ pun dah cukup. Kalau nak jadikan dalil akal, cukup dah setakat tu. Tapi di sini dia nak heret panjang lagi supaya kita puas hati, supaya tak ada ruang untuk syaitan iblis masuk nak meragu-ragukan kita. Tu. Dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi ada. Tu baharu. Baharu tu maknanya apa? Dan baharu itu, dan makna baharu itu barang ni makna sesuatu lah. Bukan barang dapur. Barang tu makna sesuatu yang ada permulaan. Suara kita kuat sangat apa yang terberti tu tadi Imam baca okey je. Sebab baru kita tak juga terus beramal langsung. Masya Allah. Tempat lain mana harap tak faham. Sini baru sebut tadi dah terus beramal, buat contoh. Sebab apa kerja ada kerja tak ada? Baru kata dia tak. Susah tak cakap kalau orang dah pandai. Dan jikalau Tuhan kita itu bersifat baharu, fikir lagi apa jadi kalau Allah tu bersifat baharu. Ini bukan suruh i'tikad tuan-tuan bukan suruh i'tikad ni. Jikalau makna fikir, timbang dengan akal, boleh ke tidak, layak ke tidak Tuhan ni. Kalau nak dikatakan Tuhan tu baharu, layak ke tidak, patut ke tidak. Bukan suruh i'tikad Tuhan baharu, kan? Kafir nanti gerak i'tikad Tuhan baharu. Ini kita sedang cari dalil ni, dalil akal namanya. Kalau orang tu i'tikad Tuhan baharu, mari kita fikir dengan akal yang waras ni. Kita fikir, kita bincang, tengok patut ke tidak Tuhan tu baharu, layak ke tidak, boleh ke tidak nak dikatakan yang menjadi Tuhan itu bersifat baharu. Sedangkan yang kita faham Tuhan ni dia mesti hebat, dia mesti sempurna, dia mesti maha kuasa, dia tak ada kelemahan, dia tak ada kekurangan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia mesti sempurna, dia mesti maha suci dari sebarang kelemahan dan kekurangan. Tiba-tiba kat sini contohnya ada dakwaan, ada pahaman yang mengatakan Tuhan baharu. Baik, mari kita fikir. Mari kita fikir, betul ke Tuhan tu baharu? Boleh terima ke pada akal kita Tuhan baharu? Dan jikalau Tuhan kita baharu, tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Betul tak? Kita baca segerat-segerat tahu. Kalau Allah itu bersifat baharu, kalau Allah Ta'ala itu asalnya tiada, kalau Allah Ta'ala itu ada permulaan, sudah tentu ada yang menciptakan Allah. Betul ke tidak? Daripada tak ada bertukar jadi ada, mesti ada yang membuat. Macam surau ni asalnya tak ada, tiba-tiba ada surau. Jadi surau ni bersifat baharu, tentu ada yang membuatnya. Akal kita tak boleh terima nak dikatakan surau ni ditumbuh dengan sendiri. Tak ada orang buat, tak ada kontraktor yang buat, tak ada tukang yang buat, dia tumbuh sendiri. Siapa akal yang boleh terima surau ni tumbuh sendiri? Ada yang boleh terima? Masuk akal ke tidak? Tak boleh terima akal, mesti ada yang buat. Jadi kalau Allah Ta'ala itu berasal daripada tiada, kalau Allah Ta'ala itu bersifat baharu, tentu ada yang menciptakan dia. Setakat ni boleh faham tak? Ada kita tak suka baca kitab ni laju tuan-tuan, minta maaf lah. Kalau nak khatam, beli baca sendiri. Kalau nak cepat khatam lah, beli baca sendiri. Malam ni boleh khatam. Kita dah mana-mana kita baca kitab ni macam ni lah. Kadang-kadang 2 baris je satu malam. Sebab tujuan kita nak bagi faham. Orang gaduh ngaji tauhid ni tak faham, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Yang mana satu? Cara ngaji tak betul. Baca kapal terbang memang lah.
Dia kena ada tempat, kena berhenti, kena terang, kena hurai gitu. Baik, dan jikalau Tuhan kita bersifat baharu, tentulah ada yang membaharukan dia, dan tentulah ada yang menjadikan dia. Betul ke tidak? Yang menjadikan Tuhan itu pun, makna yang menciptakan Allah itu pun kenalah bersifat baharu juga. Karena okey, gini. Gini. Asal ceritanya sekarang ni nak dikatakan Tuhan itu baharu. Jaga tu baik-baik, itu dia punya poin penting dia. Asal cerita dia, pahaman tu nak mengatakan Tuhan baharu. Jadi bila sebut Tuhan aja, barulah tu pada mereka yang beriktikad begitu. Baik, kalau begitu, kalau Allah Ta'ala bersifat baharu, bermaksud Allah tu asalnya tiada. Betul? Kemudian mesti ada yang menciptakan Allah. Yang menciptakan Allah itu nak panggil apa? Panggil Tuhan ke tidak dia? Yang menciptakan Allah tu dipanggil Tuhan ke tidak? La ilaha illallah. Tuhan ni apa? Pencipta. Jadi yang menciptakan Allah tu panggil Tuhan ke tidak? Tuhanlah juga, sebab dia yang menjadikan Allah tadi. Jadi kalau orang tanya Allah tu Tuhan ke tidak? Tuhan. Yang menciptakan Allah tu Tuhan ke tidak? Tuhan. Jadi dua-dua ni mestilah bersifat Allah pun bersifat baharu, yang menjadikan Allah juga mesti juga bersifat baharu. Sebab i'tikad tadi kata Tuhan tak bolehlah nak kata Allah baharu, yang menciptakan Allah itu qadim pula. Mana pula boleh macam tu? Sebab sipir asalnya tadi mereka menolak yang mengatakan Tuhan sedia kala. Mereka tak percaya Tuhan sedia kala. Mereka kata Tuhan baharu. Jadi mana-mana yang panggil Tuhan, dia mesti bersifat baharu. Tak boleh kita nak kata Allah baharu. Asalnya Allah tak ada. Baik, kemudian tentu Allah itu ada yang menciptakan. Baik, letak nama. Kita letak nama untuk mudah nak ingat, mudah nak faham dalam masalah ni. Siapa yang menciptakan Allah, letaklah namanya untuk faham, bukan i'tikad tuan-tuan. Untuk kita nak congak-congak, nak dekatkan kefahaman. Letaklah nama yang menjadikan Allah tu namanya Rahim, contohnya. Siapa yang menciptakan Allah namanya Rahim. Baik, Rahim tu Tuhan ke tidak? Tuhan. Jadi dia baharu ke tidak? Baharu. Kenapa baharu? Kerana asal ceritanya Tuhan Okey. Faham dah sekarang Allah baharu, Rahim pun baharu. Soalannya keluar, Rahim tu, bila Rahim tu bersifat baharu, menunjukkan Rahim tu asalnya pun asalnya Rahim tu pun tak ada sebab baru. Timbul soalan, mana pula datangnya Rahim ni? Siapa pula yang menciptakan Rahim ni? Sebab Rahim baharu. Bila Rahim baharu, mesti ada yang menciptakan Rahim. Faham nak cakap tu? Okey, tiba-tiba mereka bagi jawapan, yang menciptakan Rahim tu Allah lah, kata dia. Balik kepada yang pertama. Allah siapa yang buat? Rahim. Rahim siapa yang buat? Allah. Bergilir buat. Bergilir kau jadikan aku dulu, lepas tu kan aku dah jadi, aku jadikanlah kau pula. Itu namanya apa? Ada istilahnya tahsilul hasil namanya. Apa namanya tuan-tuan? Tahsilul hasil. Tulislah, jangan angguk-angguk je, nanti lupa je kan. Kadang kena ni goreng lepas ni nasi goreng. Kadang kena nasi goreng dah lupa kita. Tu dia, seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan. Itu namanya tahsilul hasil. Juga ada istilah-istilah kita ngaji tauhid ni, dia akan jumpa istilah-istilah kita tak pernah dengar.
Di antara punca orang bosan dan cabut lari daripada ngaji tauhid sebab tak faham. Dia dengar dulu, dia dengar santai-santai, dia tak nak ambil berat, dia dengar lepas macam tu je, dia tak fahamkan benda tu. Nanti lama kelamaan dia jadi pening. Ni apa cerita ni? Sebab banyak benda-benda penting tadi, sifir-sifir penting dia tak nak beritahu. Jadi bila sebut baharu dia tak reti apa, bila sebut sedia kala dia tak reti apa, bila sebut tahsin dan hasil dia pun tak tahu. Jadi bosan nak mengaji apa benda ni, cerita apa ni, dah berlari je. Tapi kalau dia mengaji, dia faham, dia adakan rasa seronok mengaji. Bila rasa seronok dia akan tumbuh, insya-Allah. Pengalaman tuan-tuan ni, ngaji tauhid ni kalau asalnya 50 orang, akhirnya tinggal 5-6 orang. Azan boleh? Azan insya-Allah bagi laluan azan. Ingatkan tempat mana kita berhenti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahsilul hasil, menjadikan benda yang dah ada, menciptakan benda yang dah ada. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa la hawla illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jikalau Tuhan kita baharu, tentu ada yang membaharu. Membaharu itu maknanya yang membuat. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat baharu,
tentu ada yang membuat dan yang menjadikan dia. Mesti ada yang ciptakan dia. Kerana tiap-tiap sesuatu yang asalnya tiada kemudian berubah menjadi ada, mesti ada yang menciptakan. Dan jikalau Tuhan kita baharu, tentu ada yang membaharu dan menjadikan dia. Dan yang menjadikan Tuhan itu, mana yang menciptakan Allah itu pun kena bersifat baharu. Faham kan? Habis, terus lagi, tidak boleh dikatakan yang menjadi itu, maksud tu ayat tu tambah sikitlah nota, kita buat nota untuk kefahaman kita. Ayat tu betul, kitab tu betul dah, cuma kita buat dobit tambahan nota tu supaya kalau kita baca sendiri kat rumah nanti senang. Tidak boleh dikatakan yang menjadi, terjaga. Tak boleh dikatakan yang menjadikan Allah itu sedia. Tak boleh nak katakan yang menjadikan Allah, yang menciptakan Allah tu tak boleh nak dipanggil dia tu sedia pula. Sedia kala tak boleh. Kenapa tak boleh nak panggil dia sedia kala? Kerana yang dijadikan itu dikatakan Tuhan, mana yang diciptakan itu, yakni Allah tu dikatakan Tuhan, maka yang menjadi, yakni yang menciptakan itu pun Tuhan. Mestilah Tuhan juga. Bapa kata Tuhan ni yang menjadikan itu Tuhan. Bila sebut Tuhan, Tuhan ni menjadikan, Tuhan ni menciptakan, Tuhan ni mengadakan, itulah Tuhan. Jadi yang menjadi Allah tu pun Tuhan, yang menjadikan Allah tu pun Tuhan, juga sama-sama bersifat baharu. Sama-sama bersifat baharu. Allah pun baru, yang menjadikan Allah pun baru juga. Bila sebut baru, sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia. Bila sebut baharu, itu sifat dia. Ingat tu, sifat benda baru, sifat sesuatu yang baru, apa? Mesti berkehendak kepada yang menjadikan. Itu sifat benda baru. Ingat tu. Tiap-tiap benda baru, tiap-tiap yang bersifat baharu mesti berhajat, berkehendak kepada yang menciptakan dia. Ingat tu kaedah tu. Bila sebut baru aja, mesti berkehendak kepada yang lain yang menjadikan dia. Maka jika yang menjadikan akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia Tuhan yang kedua itu telah menjadikan itu, maka dinamakan dia daurun. Daurun maksudnya begini. Kalau dia tadi kata ada dua. Ni buat contoh yang ni pertama Allah, yang kedua tadi Rahim. Mula asalnya tak ada katanya tadi pahaman tu. Dia kata ni Tuhan baharu pula dah. Dia kata Allah tu baharu. Tiba-tiba kita pun tanya, kalau Allah tu baharu, mestilah Allah tu ada yang buat. Soalannya sekarang, siapa yang buat Allah ni? Allah ni kata asalnya tak ada. Kemudian bila sebut Allah tu baharu, menunjukkan Allah ni ada permulaan, mesti ada yang membuat Allah ni. Lalu dijawab, yang menjadikan Allah ni namanya Rahim. Namanya Rahim. Baik, Rahim ni pun asalnya tak ada sepatutnya, sebab dia Tuhan. Tuhan ni mesti bersifat baharu, katanya pahaman tadi. Jadi kita pun tanyalah, Rahim ni dia baharu, siapa yang buat Rahim ni? Rahim ni katanya dibuat oleh Allah pula. Faham tak cerita? Allah dijadikan oleh Rahim, Rahim dijadikan oleh Allah. Namanya apa tadi?
Tahsilul hasil. Kita buat contoh tahsilul hasil ni, nak bagi faham lagi. Baik, kita siapa yang lahirkan? Siapa yang lahirkan kita? Mak kita, betul? Ada sini yang tak dilahirkan oleh mak dia. Dia kata saya bapak yang lahirkan. Mak lah. Mak kita lah yang lahirkan kita, betul? Lepas tu tanya pula, awak mak yang lahirkan. Mak awak siapa yang lahirkan? Mak saya lah yang lahirkan. Tu namanya tahsilul hasil. Boleh terima tak akal? Kita dilahirkan oleh mak, mak dilahirkan oleh kita. Boleh terima tak akal? Orang gila boleh terima. Kalau orang waras tak boleh terima, tak boleh terima. Macam mana pula kita nak dakwa kita dilahirkan oleh mak, mak dilahirkan oleh kita? Kalau kita ni dilahirkan oleh mak dan mak tu kita yang lahirkan, maksudnya begini, saya ni asalnya tak ada. Waktu tu saya tak ada. Mak saya nak lahirkan saya kena tiada dulu. Saya mesti bersifat tiada baru mak boleh lahirkan, betul tak? Jadi saya pada waktu tu saya tak ada lagi, kerana saya nak dilahirkan. Lepas tu bila saya dah dilahirkan, nak melahirkan mak saya pula, mak saya mesti dia, mak saya mestilah tak ada. Kalau tak, macam mana saya nak lahirkan dia? Jadi pada saya ni berhimpun dua sifat yang berlawanan. Pertama, saya ni bersifat dengan ada, ataupun pertama saya bersifat dengan tiada kerana saya dilahirkan oleh mak saya. Yang kedua, saya juga bersifat dengan ada kerana saya yang nak melahirkan mak saya. Jadi dalam satu masa berhimpun dua sifat pada saya ni, iaitu saya ni bersifat dengan ada dan tiada. Saya ni ada kerana saya nak melahirkan mak saya. Saya ni pun tak ada sebab saya nak dilahirkan oleh mak saya. Boleh tak terima di akal? Dua sifat yang berlawanan berada dalam satu tempat satu masa, boleh tak terima? Tak boleh macam sekarang ni. Tuan-tuan ni ada ke tak ada kat surau? Ada. Jadi kalau anak kita telefon sekarang, dia tanya, mak ni dah 29, mak kat mana? Mak sekarang ni mak sedang ada dan tak ada kat surau. Anak kita kata, mak tadi mak makan ubat biji. Apa mak melalui ni? Mak ada dan mak tak ada kat surau. Mana satu ni? Dua-dua lah. Mak sekarang ni ada dan tak ada kat surau. Tu pening aman gitu. Boleh, benda tak boleh terima pada akal. Ada dan tiada berhimpun dalam satu masa, tu mustahil. Maka yang menjadikan itu yang habis. Maka jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu kepada habis dah tu masalah tahsilul hasil ni, faham tak? Yang pertama tadi yang dipanggil tahsilul hasil, faham tak? InsyaAllah. Tak faham tak pun, nanti kita ulang balik kitab ni. Saya azam nak baca kitab ni 2 kali paling kurang kat sini, InsyaAllah. Azamnya 2 kali, InsyaAllah. Nak bagi faham betul-betul. Mudah-mudahan Allah yang bagi faham, bukan kita, usaha kita. Kena bersungguh lah. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang tu Allah bagi faham gitu. Kita tak ada kuasa nak bagi faham. Kalau kita ada kuasa bagi faham ngaji 10 minit dah lebih tu, kita makan nasi goreng lepak-lepak borak-borak kat bawah tu. Maka jika yang menjadikan, jadi tahsilul hasil ni faham dah masalah yang pertama tadi. Jadi seandainya mereka menjawab begini, Allah Ta'ala itu asalnya tiada, kemudian dijadikan oleh Tuhan yang nombor dua. Nombor dua itu pun Tuhan yang bersifat baharu, asalnya pun dia tiada. Tapi yang menjadikan yang nombor dua itu adalah Allah. Jadi bergilir membuat. Allah dijadikan oleh yang nombor dua, yang nombor dua dijadikan oleh Allah. Ini benda tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Mustahil. Mustahil ni berlaku ke tidak? Benda mustahil ni berlaku ke tidak? Tak berlaku. Jadi kalau kita nak fikirkan, mengikut kaedah yang pertama tadi tu, yang nombor satu dijadikan oleh nombor dua dijadikan oleh nombor satu, ini membawa kepada takkan wujud Tuhan itu selama-lamanya. Takkan ada Tuhan lah.
Nak ada Tuhan macam mana? Tahsil hasil dari benda yang tak wujud, benda yang tak boleh diterima pada akal, mana boleh berlaku tahsil hasil begitu. Jadi membawa kepada tidak ada Tuhan nanti kata. Okey, habis satu bab. Maknanya tak boleh diterima pada akal sekali-kali kalau nak dikatakan Allah itu tidak sedia kala, bahkan Allah Ta'ala itu bersifat baru. Akal tak diterima kerana membawa kepada berlakunya masalah tahsilul hasil tadi. Dia akan membawa ke situ. Maka jika yang menjadikan akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia minta maaf, maka iaitu batil. Bergilir buat, artinya daur ni artinya berkeliling atau bergilir buat, maka iaitu daur ataupun berkeliling buat ataupun bergilir buat, maka iaitu batil, salah. Batil itu mana kalut, tak dipakai. Kerana kedua-dua Tuhan itu, kerana kedua Tuhan umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu dua perkara yang berlawanan, tiap-tiap satu, yakni tiap-tiap satu Tuhan itu berhimpun ada, nisbah dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu, dan berhimpun pada dia sifat tiada, nisbah dialah yang kena jadikan. Macam saya cakap tadi, saya dikatakan ada kerana saya membuat yang nombor satu tadi. Saya juga dikatakan tiada kerana saya yang dibuat oleh yang nombor satu. Itu maksudnya. Jadi berhimpun dua sifat yang berlawanan pada diri saya. Demikianlah bagi yang satu lagi itu. Mana pada Allah pun berhimpun dua sifat yang berlawanan, ada dan tiada. Pada yang menciptakan Allah pun berhimpun padanya dua sifat yang berlawanan, iaitu ada dan tiada. Yang mana perkara itu adalah suatu perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali, benda yang tak masuk di akal selama-lamanya. Dan jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ketiga, yang ketiga itu pula yang keempat menjadikan dia, dan yang keempat itu yang kelima menjadikan dia, dan yang keenam menjadikan dia, yang ketujuh sehingga tidak berkesudahan. Ini dia jawab cara lain pula. Jadi dia jawab cara lain. Tadi kita kata gini, Allah tu qadim ke, Allah tu sedia kala ke baharu? Dia kata Allah tak qadim, Allah tu baharu. Kalau Allah baharu, mesti ada yang buat Allah. Jadi siapa yang buat Allah? Rahman, kata dia. Dah Rahman, siapa yang buat? Allah. Itu tahsilul hasil tadi. Mustahil tak dipakai. Yang ni dia jawab cara lain pula. Siapa yang jadikan Allah? Dia kata Rahman. Rahman tu Rahim yang buat. Rahim, Ghafur yang buat dia. Ghafur maknanya bersambung. Kalau kita nak letak nombor lah, yang nombor satu dijadikan oleh yang nombor dua. Nombor dua tu nombor tiga yang buat dia. Nombor tiga yang empat buat dia. Yang nombor empat nombor lima buat dia. Yang nombor lima nombor enam yang buat dia. Yang nombor enam nombor tujuh yang buat dia. Yang nombor tujuh nombor lapan buat dia. Hingga tak berkesudahan. Jadi sebab tu musannif dia kata hingga tidak kesudahan. Sebab kalau dia tulis kitab ni tak cukup 1000 muka surat. Dan nombor 2 yang jadi, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Kan berapa banyak nak sebut tu tak? Tak ada cerita lain kan? Tak ada yang ni. Bersambung. Dan tidak habis bilangannya, infinity, tak boleh, tak berhujung. Sampai sekarang ni pun tak selesai lagi cerita ni. Kalau ni masalah yang ni, dia dijadikan oleh dia, 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 dia dijadikan oleh dia. Tak sudah. Maka dinamakan dia tasalsul. Apa tuan? Bukan tersasul. Tasalsul itu baik. Namakan tersasul pula katanya. Bukan tersasul, tasalsul. Tu tasalsul.
Tasalsul, tasalsala yatasalsalu tasalsulan. Tasalsul. Tasalsul ni apa? Jumlah yang bersambung, berkait, berhubung sampai tak ada kesudahan, tak ada penghujung. Infinity. Bukan 1000, bukan 1 juta, bukan 1 bilion lebih, tak tahulah. Itu tasalsul. Siapa yang jadikan Tuhan nombor 1? Nombor 2. Nombor 2 siapa yang jadikan? Nombor 3. Nombor 3 siapa yang jadikan? Nombor 4. Nombor 4 siapa yang jadikan? Nombor 5. Agak-agak berapa banyak Tuhan tu, tuan-tuan? Agak-agak Tuhan tu ada berapa banyak kalau begitu cerita dia? Tak boleh nak kira punya banyaknya tu. Berlawan tak dengan Quran? Lawanlah. Dah dalam Quran kata wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiba-tiba dalam masalah tasalsul dan daur tadi membawa kepada Tuhan tu lebih daripada satu. Mana boleh pakai? Mustahil lah, dah berlawan dengan Quran tu. Dan tidak habis bilangannya, maka dinamakan dia tasalsul, artinya berhubung-hubung dengan tidak kesudahan, dan yaitu berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Batil, karut, salah, yang tak boleh pakai, tak boleh terima, kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga, iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu dan tidak kesudahan habis pada dakwaannya, dan iaitu mustahil. Baik, ni contohnya ni. Ini yang mula-mula tadi. Ini yang mula-mula yang dikatakan Tuhan yang nombor 1 tadi. Mana datangnya ni? Kalau dia baharu, mana datang dia? Macam mana dia nak menjadikan yang seterusnya kalau dia sendiri bersifat baru? Jadi punca cerita dia mana sebenarnya? Ada ke tidak Tuhan tu? Dia kata yang ni baharu, yang ni dijadikan oleh yang ni. Tak apalah, yang ni dijadikan oleh sebab yang ni dah ada dah. Ni sebelum ni ada, mana datang dia? Kalau dah diri baharu, asalnya dia tiada. Macam mana dia boleh ada? Mesti ada yang menceritakan. Itu yang dimaksudkan tadi. Mana tak ada punca, tak tahu puncanya mana Tuhan ni. Kalau Tuhan tu bersifat baru, dah asalnya ada ke tidak? Kalau Tuhan tu bersifat baru, asalnya ada ke tidak? Tak ada lah Tuhan. Bila tak ada Tuhan, mustahil semua mengarut dia. Ni dalil akal namanya Tuhan. Namanya dalil akal. Kenapa dalil akal ni perlu? Kerana syaitan dalam hati ni, dia punya tipu daya ni, dia boleh ajak akal kita fikir yang bukan. Apa salahnya kalau kata Tuhan tu baru? Nanti yang tu pun Tuhan juga, yang tu pun Tuhan juga kan tadi. Kita dah dapat jawapan dah. Mustahil kerana membawa kepada berlawan dengan Al-Quran. Dalam Quran kata wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiba-tiba dalam masalah kalau kata Tuhan ni baru, membawa akan ada dua Tuhan paling kurang. Paling kurang membawa kepada ada dua Tuhan. Dua Tuhan tu mustahil, akal tak boleh terima. Itu namanya dalil akli. Kerana tidak ada yang menimpun dua perkara yang berlawanan itu, maka membawa kepada tiada ada makhluk ini dan iaitu tak ada makhluk. Batil, salah, karut, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Jadi dalam masalah kedua-dua ni tadi, kalau seandainya dikatakan Tuhan tidak bersifat sedia kala, bahkan Tuhan itu baharu, membawa kepada takkan wujudnya alam ini. Takkan ada alam ni kalau Tuhan itu bersifat baharu. Kerana tadi masalah yang kita dah bincangkan tadi, kalau seandainya Tuhan itu baru, akan membawa terjadinya yang pertama daur, yang kedua namanya tasalsul. Dua-dua ni benda mustahil. Maka membawa kepada tiada makhluk ini dan iaitu tak ada makhluk, kerana tak ada makhluk ni batil, karut, salah, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni musyahadah dengan pandangan dua mata di kepala kita. Mata kita ni dah menyaksikan adanya alam, mata kita dah menyaksikan adanya makhluk, yang mana makhluk ini, kita ni makhluk ini, alam ini adalah dalil, bukti mesti ada Tuhan yang menjadikan. Kalau mengikut masalah tadi, tak ada Tuhan.
Kalau tasalsul membawa kepada takkan wujudnya Tuhan kalau tasalsul. Membawa kepada tak ada Tuhan kalau daur. Kalau dah tak ada Tuhan, macam mana adanya alam ni? Jadi bohonglah nak kata adanya daur, adanya tasalsul membawa kepada tidak ada Tuhan. Mustahil. Kerana dalil ada Tuhan tu ada dah. Mana dalil ada Tuhan? Kita inilah dalil mesti ada tu Tuhan. Dan dalil bahawasanya Tuhan kita itu wajib bersifat sediakan. Tak boleh dikatakan Tuhan itu baharu, tak boleh. Kalau dikatakan Tuhan baharu, akan membawa kepada terjadinya perkara yang mustahil, iaitu daur dan tasalsul. Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan itu bersifat sedia, tak baharunya. Pegang betul-betul dalam hati kita, i'tiqad dan akidah kita, Allah Tuhan wajib bersifat sedia kala, mustahil bersifat baharu. Pegang baik-baik. Maka betullah pengakuan di dalam hati kita ini dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran. Jadi mana-mana orang yang dalam hatinya berpegang, percaya, i'tiqad, yakin Allah itu sedia kala, tidak bersifat baru, jadi pengakuan itu sama seperti pengakuan Allah di dalam Quran. Bila pengakuan dalam hati, pegangan dalam hati kita sama dengan Quran, maka dipanggil, dinamakan dia orang yang baru panggil orang beriman. Orang tak beriman ni dalam hatinya benda lain, dalam Quran benda lain. Dalam Quran kata Tuhan satu, dalam hatinya kata Tuhan banyak. Tu. Dalam Quran kata Tuhan sedia kala, dalam hatinya kata Tuhan baharu. Itu kufur, tidak beriman. Macam mana boleh timbulnya masalah daur dan tasalsul tadi? Apa puncanya, tuan-tuan? Puncanya nak dikatakan Tuhan itu baharu. Itu punca dia. Itu punca yang sampai hingga timbul masalah daur dan tasalsul tadi. Puncanya situ. Sebab dia kata Tuhan baharu. Baik, kalau baharu nak tanya siapa yang buat, mula situ dah tu. Tapi kalau Tuhan itu sedia kala, apa sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Kena tak kalau kita nak soal siapa yang buat Allah? Tak kena soalan tu. Allah sedia kala. Jadi soalan, contoh nak ditanya, siapa buat Allah? Soalan tu tak kena pada tempat. Sebab apa tak kena pada tempat? Sedia kala ni bukan dibuat ni benda baharu. Jadi kalau benda baharu ditanya kepada benda baharu, siapa yang buat? Tu kena pada tempat. Macam kita, siapa yang buat? Kena pada tempat soalan tu. Alam ini siapa yang buat? Kena soalan tu. Siapa yang buat syurga? Kena pada soalan. Tapi kalau siapa yang buat Allah, tak kena pada soalan, kerana Allah Ta'ala bukan baharu. Allah bukan dijadikan, bahkan dia sedia kala ada dah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Cukuplah sekadar itu. Jadilah. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersungguh-sungguh, istiqamah, sabar, ngaji banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita belajar sungguh-sungguh, tak faham pun mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan orang belajar. Mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Mudah-mudahan asbab kita belajar Allah jaga, Allah pelihara akidah dan iman kita. Lebih-lebih lagi saat kita nak mati. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersungguh ikhlas belajar, Allah jaga akidah kita, insya-Allah. Allah jadi dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ni, kita mohon kepada Allah agar sekalian dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, suami, sahabat andai, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, semuanya yang baru yang lama diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua di dalam senantiasa dalam rahmat dan redha Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita nanti di padang mahsyar bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan ke kita, merezekikan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mati kita semua dalam iman dan ihsan dan Islam yang sempurna. Dan di kesempatan ini kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu menolong saudara kita di Palestin yang sedang dizolimi oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi kemenangan, diberi kejayaan, diberi kesabaran, memberi pertolongan kepada mereka, menyelamatkan saudara-saudara kita di sana. Dan Allah Ta'ala menerima yang syahid, dan Allah Ta'ala terima kesyahidan mereka. Dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dapat syafaat daripada mereka yang syahid, insya-Allah. Ya amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Inilah janji Allah di akhir zaman. Berlaku, tetap berlaku apa yang Allah kehendaki. Semuanya itu ada hikmahnya. Jadi wajib kita bersangka baik pada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala Maha berkuasa nak memberi kemenangan. Tak nanti pegang pun Allah Maha kuasa nak menjadikan tak adanya peperangan satu pun, tak adanya pembunuhan satu pun di sana. Tapi Allah kehendak semua tu pasti ada hikmah nak membuka ruang-ruang ibadah untuk orang Islam. Itu hikmahnya ini. Kenapa Allah jadikan kesusahan atas dunia, sedangkan Allah berkuasa tidak menjadikan sebarang kesusahan? Kerana Allah nak membuka peluang supaya orang yang senang membantu yang susah. Betul tak? Allah boleh tak jadikan dalam dunia ini semua kaya, mewah, senang? Boleh. Tapi tertutuplah peluang nak bersedekah, tertutuplah peluang ibadah yang namanya zakat. Tu. Boleh tak Allah lahirkan di atas dunia muka bumi ni semua orang alim, ulama semua? Boleh. Maka tertutuplah peluang ibadat yang namanya mencari ilmu. Betul tak? Boleh tak Allah jadikan semua sihat atas dunia? Tak ada seorang pun yang jatuh sakit, boleh tak? Dah ada hospital tak? Ada tak wujud hospital kalau seandainya semua sihat? Ada? Jadi Allah jadikan benda-benda itu semuanya nak membuka ruang dan peluang kita beribadat sebanyak-banyak. Sabar ibadat, sembahyang ibadat, redha ibadat, jihad ibadat. Bukankah dunia ini tempat ibadat? Maka Allah menjadikan pelbagai asbab untuk kita beribadat sebanyak-banyaknya agar hasil bekalan akhirat sebanyak-banyaknya. Itulah hikmahnya. Jadi wajib kita bersangka baik dengan Allah. Semuanya ada hikmah. Meskipun demikian, mestilah kita berusaha. Setidak-tidaknya kita berdoa, mendoakan kejayaan, keselamatan, berusaha melepaskan diri kita, menyelamatkan diri kita daripada mudarat dan kesusahan. Kerana itu adalah ibadat ni. Cukuplah sekadar itu. InsyaAllah jumpa lagi. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Bila kita jumpa tahun depan? Tahun depan yang mana? Tahun depan lagi kita jumpa Jadi mudah-mudahan panjang umur semuanya, insyaAllah. Mudah-mudahan saya direzekikan oleh Allah bertemu dengan tuan-tuan lagi di tahun hadapan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'budur wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Thank you.